Penganjuran program hiburan perlu lebih berhati-hati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah hari bersama saya, Faiz Syairah Nizam. Semua pihak yang terlibat dalam sebarang penganjuran perlu lebih berhati-hati dan cermat dalam menjaga sensitiviti agama. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, ini termasuklah mengambil perhatian kesesuaian dan pengisian program. Walaupun program hiburan adalah dibenarkan, pada masa sama teguran saya kepada semua pihak dalam menganjurkan program-program untuk lebih berhati-hati dan cermat dalam menjaga sensitiviti agama, adab serta adat ketimuran kita. Dalam pada kita berhibur, pastikan kita mengambil perhatian, kesesuaian dan pengisian program. Apatah lagi audiennya melibatkan anak-anak tahfiz dan anak-anak muda. Beliau memberi pencerahan berhubung Capchi Music Festival yang tular baru-baru ini dengan kehadiran pelajar tahfiz. Jelas Dato' Dr. Muhammad Naim, konsert berkenaan bukan dianjur oleh kerajaan. Malah penganjur menjelaskan jemputan pelajar tahfiz pula dilakukan oleh pihak ketiga. Justru beliau mahu perkara berkenaan dijadikan iktibar kepada semua. Terbukti aset TH tidak dijual kepada bukan Islam seperti yang didakwa. Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawah berkata, selepas bekas ahli jawatankuasa Dewan Ulama PAS Ahmad Dusuki Abdul Rani menarik balik rayuan saman fitnah terhadapnya. Datuk Seri Dr. Mujahid mengesahkan perkara itu selepas dimaklumkan peguamnya Nur Azmir Zakaria bahawa Ahmad Dusuki diperintahkan membayar kos rayuan sebanyak RM5,000 selepas menarik semula rayuannya di Mahkamah Rayuan Putrajaya. Pada 22 November 2020 lalu, Ahmad Dusuki memfailkan saman fitnah yang menuntut permohonan maaf melalui siaran akhbar serta ganti rugi terhadap Datuk Seri Dr. Mujahid di Mahkamah Session Shah Alam berikutan satu ciapan Twitter berhubung kait dakwaan tersebut. Bagaimanapun, pada 14 September 2022, Mahkamah memutuskan ciapan Twitter itu tidak berbentuk dan memerintahkan pihak pendakwa membayar kos berjumlah RM11,000 kepada Datuk Seri Dr. Mujahid. Lebih 5,000 orang dijangka akan hadir ke Majlis Amanat Perdana yang akan berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC pukul 2 petang ini. Ia bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2023. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali turut menyeru agar bangunan serta kuartus kerajaan menyemarakkan kibaran jalur gemilang. Selaras dengan 6 prinsip dalam Malaysia Madani, pejabat awam harus memainkan peranan kritikal untuk menunjukkan manifestasi perpaduan kita sebagai pejabat awam kepada negara. Tambah beliau, semangat patriotisme ini tidak boleh diukur melalui kibaran bendera semata-mata, namun kita harus ingat melalui kibaran benderalah kita dapat menzahirkan rasa cinta kepada negara ini. Sambutan Hari Kebangsaan 2023 dengan tema Malaysia Madani, Tekad Perpaduan Penuhi Harapan bakal berlangsung di Putrajaya esok. Baik, untuk perkembangan sebelum berlangsungnya Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2023 bersama Perdana Menteri, kita terus saja bersama Sazwani Samsu di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Wani. Ya, Syahira, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual hadir ke Dewan Plenary Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya ini kira-kira 2 petang nanti. Dan dijangka hadir juga adalah barisan menteri, ini termasuk Menteri Komunikasi dan Digital Yang Berhormat Fahmi Fadzil. Dan apa yang dapat saya gambarkan di sini, para hadirin cukup merangsangkan kehadirannya. Ada yang hadir seawal 11 pagi dan sekarang ini dalam Dewan sedang berlangsungnya persembahan-persembahan bagi menceriakan
hadirin yang hadir dan pelbagai apa dapat saya gambarkan, hadirin yang hadir di sini juga terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat, pelajar sekolah, penjawat awam termasuklah badan beruniform, dan turut hadir adalah para usahawan yang di peringkat persekutuan dan juga negeri. Dan program yang dijayakan ini melibatkan kerjasama kerajaan negeri, merupakan kelolaan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zulkifli Ali, dan selari dengan tema sambutan Hari Kebangsaan 2023 tahun ini. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Program dianjur bagi memupuk semangat kekitaan dalam kalangan masyarakat sekaligus menyemarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan 2023. Dan di sini juga turut diadakan galeri kemerdekaan yang dianjurkan oleh Arkib Negara, menghimpunkan pelbagai artifak yang menceritakan kronologi perjalanan kemerdekaan negara. Baik saudara, anda boleh menyaksikan amanat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini secara langsung menerusi saluran berita RTM, TV1 dan juga secara dalam talian menerusi rtmklik.gov.my. Syahira, saya kira demikian perkembangan langsung dari Dewan Plenary Pusat Konvensyen Antarabangsa PICC Putrajaya ini sempena Majlis Amanat Hari Kebangsaan 2023. Kembali bersama Syahira di Angkasa Puri. Baik Wani, terima kasih. Pakej internet 5G Rahmah dan insentif postpaid Rahmah penjawat awam bukan sahaja menawarkan perkhidmatan internet berkualiti dengan kadar berpatutan kepada rakyat, malah memberi nilai tambah dalam konteks pendedahan kepada teknologi terkini serta kemudahan akses rangkaian 5G yang lebih luas, laju dan menyeluruh. Ia sekaligus membolehkan rakyat mengakses data menerusi pelbagai medium dengan lebih lancar seiring perkembangan teknologi arus perdana. Ini dapat memberi peluang ke semua rakyat untuk menikmati manfaat 5G seperti mempunyai kelajuan yang tinggi untuk mengakses data di mana-mana saja. Okay, so maklumat dapat dicapai dalam pelbagai bentuk, dalam pelbagai medium secara pantas. So ini dapat membuka peluang kepada rakyat juga untuk menikmati aplikasi-aplikasi yang memerlukan kelajuan tinggi seperti persidingan video definisi tinggi, aplikasi AR, VR, Augmented Reality, Virtual Reality, dan juga aplikasi-aplikasi lain yang ditawarkan kepada pengguna-pengguna telefon pintar terkini. Tambah beliau, beberapa inisiatif perlu dilaksana seperti memperbanyakkan kempen untuk meningkatkan kesedaran dan tahap literasi internet dalam kalangan rakyat. Baguslah sebab kerajaan buat sini. Sebelum ni mungkin kita terpaksa membayar bil dengan harga yang tinggi. Tapi dengan ada package 5G ni yang kerajaan buat ni, bolehlah duit yang kita patut salurkan kepada bayaran pasca bayar mahal tu, kita boleh guna untuk buat benda lain. So terima kasih untuk kerajaan bagi peluang kepada pihak-pihak macam kami ni untuk merasa menggunakan internet 5G dengan harga yang berpatutan. Saya bersyukurlah mendapat insentif yang diberikan oleh kerajaan selama RM120 setahun saya dapat pinjamatan. Jadi pastinya akan selalu dapatkan di bulan ni kan? Tak sabar kan? Sangat tak sabar. Teruja sebab sebelum ni tak pernah ada kan. Terima kasihlah KKD sebab lancarkan 5G Rahmah ni untuk penjawat awam. Ialah harga pun berpatutan, Rahmah untuk semua orang RM60 murahlah tu bagi saya. Betul, saya pun tengah riki mana satu telco saya nak pilih kan. Kira-kira 5,000 peserta daripada 84 kontingen Negeri Sembilan akan menyertai perarakan bagi sambutan Hari Kebangsaan 2023 peringkat Negeri Sembilan. Sambutan kali ini cukup bermakna seiring dengan tema Tikad Perpaduan Penuhi Harapan yang dilihat mampu menyemai semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat. Kita melihat bahawa setiap tahun
Hari Kebangsaan ini disambut oleh semua rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, agama dan latar belakang mereka, umur. Dan ini menunjukkan kepada kita bahawa setiap tahun sepatutnya kita menambah semangat patriotisme, sayangkan negara, sayangkan negeri, sayangkan masyarakat dan sayangkan keamanan yang ada di negara kita. Ini yang paling penting bagi kita, di samping kita menghargai jasa-jasa pemimpin-pemimpin terdahulu. Sambutan Hari Kebangsaan 2023 peringkat Negeri Sembilan yang akan diadakan di Padang Majlis Bandaraya Seremban. Sebanyak 20 permit diluluskan oleh Polis Johor bagi pilihan raya kecil PRK Parlimen Pulai dan Dewan Negeri Dun Simpang Jeram semalam. Kelulusan melibatkan 2 permit ceramah dan 13 permit kempen bagi kawasan Pulai serta 5 permit ceramah untuk kawasan Simpang Jeram. Sehingga semalam, 2 kertas siasatan dibuka dan disiasat mengikut Seksyen 505-B dan 427 Kanun Kesiksaan. Polis menasihatkan agar semua parti dan kumpulan penyokong agar berkempen secara sihat dan aman tanpa ada unsur hasutan yang boleh mencetuskan ketidaktenteraman. Calon-calon juga diingatkan untuk sentiasa mematuhi undang-undang yang ditetapkan mengikut Seksyen 24B-3 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Seramai 300 individu menerima bantuan lesen memandu kelas B2 motosikal di Perlis. Mereka terdiri daripada golongan B40 yang merupakan penerima bantuan e-kasih, sumbangan tunai rahmah, Jabatan Kebajikan Masyarakat serta Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Ketua Pengarah Pengangkutan Jalan, Datuk Ros Piagos Taha memaklumkan kerajaan melalui Belanjawan 2023 telah menanggung kos bayaran latihan dan ujian bagi lesen memandu Malaysia kelas B2 motosikal dengan keseluruhan peruntukan berjumlah RM2.7 juta. Pemberian bantuan lesen memandu B2 ini akan dapat memperkasakan mobiliti rakyat untuk memperluaskan peluang pekerjaan, pendidikan dan ekonomi terutamanya untuk masyarakat di luar bandar dan golongan B40 serta melahirkan penunggang motosikal yang kompeten dan selamat. Beliau memaklumkan pada majlis penyerahan lesen memandu program MyLesen B2 peringkat negeri Perlis bertempat di Dewan JPJ Negeri. Penjara Lahad Datu akan mula beroperasi Oktober ini dengan menempatkan seramai 100 orang banduan sebagai permulaan. Penjara baru berkapasiti 1,000 banduan bertujuan mengatasi kesesakan di penjara Tawau, Sandakan dan Kota Kinabalu. Kapasiti 1,000 dan 1,000 kapasiti tambahan ini sangat membantu melegakan buat jabatan penjara. Kerana kesesakan dia akan datang pula dengan beberapa masalah. Pertama, isu jangkitan penyakit. Yang kedua, keadaan tak kondusif itu memberikan tekanan kepada penghuni. Dia boleh berakhir dengan kejadian bunuh diri ataupun dia cuba melarikan diri atau dia bergaduh. Penjara Lahad Datu akan memulakan operasi dengan tempoh percubaan selama sebulan. Jumlah banduan dipindahkan akan ditambah kepada 450 orang sebelum beroperasi dengan kapasiti penuh pada Januari tahun depan. Kepulangan anak panda gergasi Yi Yi dan Sheng Yi ke China meninggalkan kesan mendalam kepada salah seorang penjaga di Zoo Negara. Menurut Azran Nizam Ibrahim, pengalaman menjaga anak-anak panda tersebut termasuk ibu bapa haiwan itu adalah pengalaman paling berharga dan tidak dapat dilupakan dalam hidupnya. Kau jaga tu, kesan saya, janganlah tengking-tengking dia. Dia pun biasalah, kau menatang dia, panggil dia kan. Kita tak tahu. Kadang-kadang manjat kan. Dia tak turun kadang-kadang. Kadang pun dia buat panggil juga. Dia macam-macam panggil dia menatang ni. Kena jaga. Kena sabarlah banyak. Azri Nizam berharap penjaga baharu haiwan itu nanti dapat menjaga mereka dengan baik seperti di bawah jagaannya. 2 anak panda gergasi tersebut dihantar pulang ke China malam tadi. Yi Yi dan Sheng Yi merupakan anak pasangan panda gergasi Fu Wa dan Feng Yi.
Ibu bapa pandai itu dipinjamkan kepada kerajaan Malaysia pada tahun 2014 untuk tempoh 10 tahun sempena ulang tahun ke-40 terjalinnya hubungan diplomatik Malaysia dan China. Zahirkan rasa cinta kepada negara sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Gelorakan semangat patriotik dengan kibaran bendera, lambang kemegahan negara. Hormati jalur gemilang dengan cara pengibaran yang betul. Ayo, kibarkan jalur gemilang. Marilah kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Dewan Plenari Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC pada 30 Ogos pukul 2 petang. Ayo rakyat Malaysia, jom kita beramai-ramai ke Dataran Putrajaya pada 31 Ogos jam 7 pagi sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2023. Datang awal tau. Ada perbarisan dan perarakan, persembahan artis-artis terkenal, persembahan tempur oleh wira-wira negara, persembahan udara dan banyak lagi lah. Jadi jomlah kita ke sana. Tapi jangan lupa layari www.merdeka360.my. Bursa Malaysia meneruskan kenaikan semalam untuk dibuka tinggi pagi tadi mengambil petunjuk daripada prestasi semalaman Wall Street yang lebih baik. Indeks FBM KLCI naik 2.69 mata kepada 1457.13 mata setakat pukul 12.35 tengah hari tadi. Kaunter saham paling aktif menyaksikan IWCT susut 1 sen kepada 75 sen, Ecovest turun 2 sen kepada 48 sen dan Capital A meningkat 2 sen kepada 97.5 sen. Nestle pula muncul kaunter saham paling untung naik RM10 kepada RM130.60 manakala saham MPI bertambah 80 sen kepada RM28.54 dan Airport naik 28 sen kepada RM7.53. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat ekoran penyusutan mata wang negara maju selepas pengumuman data ekonominya yang di bawah jangkaan. Pada 12 tengah hari, ringgit diniagakan pada 4.63 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.42 dan berada pada 3.17 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.85 berbanding pound sterling dan disebut pada 5.03 berbanding euro. Manakala berbanding baht, ringgit didagangkan pada 13.20. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI akan lebih selektif dalam membawa masuk pelaburan asing ke negara ini. Keutamaan akan diberi kepada pelaburan berkualiti seiring matlamat Pelan Induk Perindustrian Baharu NIMP 2030 yang bakal dilancarkan Jumaat ini. So kalaulah nilai pelaburan itu rendah tak bermaksud bahawa negara ini tidak berjaya atau tidak. Tetapi yang penting adalah kualiti pelaburan yang masuk ke dalam negara itu dan apa yang spill over yang diberikan dari segi pekerjaan yang diberikan, yang dapat di-offer kepada rakyat, dari segi teknologi yang diberikan, teknologi yang dapat dikongsi bersama dan dibina bersama. Angka pelaburan langsung asing FDI yang rendah tidak memberikan sentimen negatif kepada pelabur luar. Sebaliknya, faktor utama yang dipertimbangkan adalah bakat berkemahiran, kemajuan infrastruktur, sistem politik yang kukuh dan dasar komprehensif yang mampu menyokong operasi syarikat asing. Berdasarkan laporan Jabatan Perangkaan Malaysia, pelaburan langsung asing FDI mencatatkan angka lebih rendah sebanyak 3.1 bilion ringgit pada suku kedua 2023 berbanding 12 bilion ringgit suku sebelumnya.
Malaysia Digital Economy Corporation MDEC menjalin kerjasama dengan ABNB bagi mengukuhkan inisiatif di rantau. Menerusi kerjasama ini, kedua-dua pihak akan mengenal pasti dan mempromosikan lebih 600 penyenaraian hub di rantau yang mesra nomad digital di platform ABNB. Setakat ini, penyenaraian melibatkan kawasan tumpuan pelancongan seperti Kuala Lumpur, Johor Bahru, Pulau Pinang dan Langkawi. We expect to have close to 2,000 hubs by the end of this year. We currently stand at slightly more than 1,000. First of the digital nomads or the rantau pass holders, we're looking at roughly the same number of 2,000 as well. Kerjasama strategik ini selaras trend kerja jarak jauh dan pelancongan fleksibel yang semakin meningkat pasca pandemik COVID-19. Secara tidak langsung akan merancakkan pemulihan pelancongan dalam jangka panjang dan mengukuhkan kedudukan negara sebagai hub nomad digital pilihan di rantau ini. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun kita harus sokong dan bantu mereka kerana kepulihan itu pasti. Beralih ke perkembangan luar negara, PBB menggesa agar pembunuhan keganasan dan pencabulan hak asasi dihentikan segera di wilayah Amhara, Ethiopia. Pertempuran yang tercetus setakat ini telah meragut 183 nyawa sejak Julai. Ketegangan di wilayah utara meningkat selepas tamatnya perang di wilayah Tigray. Jelas jurucakap Pejabat Hak Asasi Manusia PBB, Marta Hurtado, pihaknya sangat prihatin berhubung hak asasi yang semakin membimbangkan di sesetengah wilayah. Di wilayah Amhara, pertempuran antara tentera Ethiopia dan militia tempatan dan pengisytiharan darurat pada 4 Ogos, situasi dilaporkan menjadi lebih buruk. Pada April, kerajaan mengumumkan membongkar pasukan serantau di seluruh negara. Tindakan berkenaan mencetuskan bantahan nasionalis Amhara yang mengatakan ia akan melemahkan wilayah mereka. Pertempuran meletus pada awal Julai antara tentera dan pejuang tempatan yang dikenali FANO menyebabkan pihak berkuasa mengisytiharkan darurat selama 6 bulan. Mayat 3 anggota Marin Amerika Syarikat yang terkorban dalam nahas helikopter di sebuah pulau di luar pantai utara Australia ditemukan. Pasukan Penggiliran Marin Amerika Syarikat Darwin MRFD dalam satu kenyataan pada malam Selasa berkata mayat telah dibawa ke Darwin. Mereka terbunuh selepas helikopter yang membawa 23 anggota terhempas pada pagi Ahad kira-kira 80 km ke utara Darwin di Pulau Melville semasa menjalani latihan. MRFD berkata sehingga malam Selasa, keadaan 2 daripada anggota Marin yang cedera dalam nahas itu dilaporkan stabil dan sedang dirawat di Royal Darwin Hospital. Manakala seorang lagi kritikal dan telah dipindahkan ke Melbourne. Punca kejadian masih dalam siasatan. Ini pula kejadian tanah runtuh di kawasan perlombongan di Mapiri, Bolivia. 3 mangsa tragedi tanah runtuh berjaya dikeluarkan pasukan penyelamat pada Selasa. Tragedi berkenaan berlaku pada Ahad sehingga menyebabkan beberapa pelombong terperangkap. Menurut pekerja yang terselamat, kejadian tanah runtuh berlaku sangat cepat sehingga ada dalam kalangan mereka tidak mampu lari menyelamatkan diri. Menurut Timbalan Menteri Pertahanannya, setakat ini tidak dapat dipastikan berapa jumlah mereka yang masih terperangkap. Media tempatan menyebut usaha SAR giat dijalankan di tapak tragedi. Dan beralih ke perkembangan sukan. Jaguar Bina Badan Negara Datuk Muhammad Syahrul Azman Mahin Abdullah atau mesra dikenali Mike Mahin dinobat atlet terbaik anugerah Perpaduan Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM 2022. Manakala atlet para terbaik dirangkul jago badminton Jah Lik Ho.
Mike Mahon mencuri tumpuan apabila mengatasi 4 calon lain. Atlet berusia 50 tahun kelahiran Kuala Lumpur itu mula meraih gelaran dunia pada 2016 dan mempertahankannya pada 2017 sehingga 2019 sebelum mengulangi pencapaian untuk kali kelima di Phuket, Thailand tahun lalu. Beliau merupakan atlet kedua daripada Sukan Bina Badan meraih anugerah tersebut selepas Sazali Samad pada edisi 2013. Sementara itu, seperti yang diramal, Lik Ho dipilih sebagai atlet para terbaik dengan pencapaian rekod tanpa kalah yang dipegang juara badminton dunia 7 kali musim lalu. Mike dan Lik Ho masing-masing menerima trofi dan wang tunai berjumlah RM10,000 yang disampaikan Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh. Pada majlis sama, Tan Sri Muhammad Nurza Zakaria menerima anugerah tokoh kepimpinan sukan atas sumbangan dan jasa beliau. Sementara itu, Mike Mahon menghargai pengiktirafan berkenaan selepas 16 tahun mewakili negara. Hari ini saya rasa gembira lah sebab wartawan, penulis-penulis sukan Malaysia dapat nilai prestasi saya. Jadi saya harap ini satu motivasi untuk saya sebab hari Jumaat ni saya akan pergi ke Nepal untuk kejuaraan Asia. Bagi Lik Ho pula, dia menyifatkan tahun ini sebagai tahun terbaiknya apabila menerima anugerah berganda termasuk olahragawan Paralimpik Kebangsaan pada Anugerah Sukan Negara ASN 2022. Untuk tahun lepas memang prestasi saya sangat cemerlang, sangat luar biasa lah sebab throughout the 1 tahun tu saya menang semua kejohanan yang saya sertai lah. Yeah, so memang rasa bangga untuk diri saya. Pada majlis sama, pengamal media sukan juga menerima pengiktirafan sekaligus memenangi hadiah wang tunai keseluruhan hampir RM50,000. Persatuan Penulis-Penulis Sukan menerima suntikan geran RM100,000 daripada Kementerian Belia dan Sukan KBS. Peruntukan itu diumum Menteri KBS Hannah Yeoh. Beliau berharap dana berkenaan dapat digunakan untuk memastikan media arus perdana dapat mengikuti trend laporan semasa dengan menjemput pakar-pakar dari luar negara. Untuk tujuan latihan dan kemahiran untuk meningkatkan kualiti kewartawanan dan saya berharap grant ini akan digunakan dengan sebaik mungkin untuk mempergiatkan lagi kursus-kursus untuk membantu wartawan di Malaysia. Beliau berucap demikian pada Majlis Anugerah Perpaduan SAM 2022 di Petaling Jaya. Sedara, berita tengah hari berakhir di sini. Saya Faiz Syarah Nizam, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.